Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi untuk chapter yang seterusnya di dalam buku uh, Pemakanan yang sihat, rahsia di sebalik pemakanan yang sihat. Jadi kita akan meneruskan di chapter yang keempat, iaitu protein. Jadi saya akan bercerita mengenai protein. Jadi apa itu protein? Jadi protein terbentuk daripada polimerisasi peptida-peptida. Peptida tu ibarat jaringan sel yang merupakan polimerasi dari asam amino yang berbeza. Jadi ini dalam bahasa Melayu. Saya belajar bahasa Inggeris. Jadi dulu setiap lapisan yang berwarna ni, contoh warna purple line 1, yang 2, line 3, ini adalah amino acid. Jadi protein dibuat daripada amino acid dan dihubungkan oleh inilah kita panggil peptida yang menghubungkan. Contoh-contoh protein yang kita dah dengar ialah contoh ikan bersemua, itu lain. Itu juga protein, itu sumber protein. Tapi protein asal contohnya ialah rambut kita. Ini digelar keratin. Itu antara contohnya. Okey, jadi apakah fungsi protein? Jadi saya boleh senaraikan 4 asas fungsi protein. Iaitu protein mengangkut hemoglobin, adalah protein yang memainkan peranan dalam mengangkut oksigen dalam eritrosit. Iaitu sebenarnya dalam darah kita kan selalu kita sedut nafas masuk ke paru-paru, ke jantung, semua ke seluruh badan kita. Jadi seperti di bab yang seterusnya, kita perlukan pengangkut. Jadi pengangkut untuk oksigen ialah protein, iaitu dalam bentuk hemoglobin. Yang kedua, pengawal selia pergerakan, protein contract. Pergerakan otot disebabkan oleh dua molekul protein yang beralih antara satu sama lain. Dia ialah konsep kita nak menggerakkan. Contoh kita nak menggerakkan tangan. Sebenarnya kita nak menggerakkan tangan ni, protein ni akan ada satu protein yang mengecut, ada satu protein yang akan mengembang. Contoh kita nak kena ke sini, yang pun sama, yang sini protein di sini akan mengembang, yang sini akan mengecut. Tapi kalau kita nak patah balik, kembali ke bentuk yang asal, dia akan berlawanan lah. Yang ketiga, antibody. Protein antibody berperanan dalam melindungi tubuh daripada serangan mikroorganisma patogen. Jadi protein juga ada fungsi di mana dia boleh menjadi support defense untuk badan, supaya dia menyelamatkan kita daripada penyakit. Patogen tu ialah virus. Dan akhir sekali, dia berfungsi sebagai pelindung tisu di bawah. Contohnya keratin pada rambut dan lipoprotein yang membentuk membran sel. Jadi contoh keratin pada rambut ialah tisu dekat bawah ni, dasar rambut kat situ akan ada keratin. Contoh dia dasar rambut. Dan lipoprotein membentuk membran sel. Membran sel tu ialah sel dalam badan. Dan membran tu ialah ibarat lapisan paling luar, ibarat lapisan luar. Jadi dia membentuk sebagai pelindung lah kepada sel-sel dekat dalam. Kemudian kesan seterusnya adalah kesan pengambilan kurangnya protein. Jadi kalau kita kurang makan protein, apakah kesan yang boleh terjadi kepada kita? Jadi yang pertama ialah sistem ketebalan tubuh menjadi lemah dan mudah kerentanan pada infeksi dan penyakit. Jadi bila kan protein ini berfungsi sebagai support defense ataupun pertahanan bagi badan. Jadi jika terdapat kurang protein, maksudnya kita punya pertahanan badan juga akan berkurangan. Yang kedua, masalah pertumbuhan tubuh manusia menjadi terganggu sebab protein ini digunakan untuk membina tisu-tisu yang baru. Bila protein dalam badan kita adalah kurang, jadi ia menyebabkan kurangnya proses penghasilan tisu baru yang membantu untuk pertumbuhan badan. Dan yang ketiga, berisiko terjadi gangguan mental, kerana mental kita juga memerlukan tisu baru untuk sel-sel grow. Akan tetapi jika terlalu banyak kekurangan dalam segi protein untuk menghasilkan tisu baru, kita akan mengalami gangguan mental. Khususnya berisiko kwashiorkor atau disebut
dengan busung lapar. Ini seperti di Nigeria, di negara yang kurang mendapat makanan, mereka akan mereka akan berbadan kurus, akan tetapi mempunyai perut yang sangat besar, iaitu kwashiorkor. And then seterusnya kerontokan rambut kerana kurang protein keratin di rambut. Kerontokan rambut bermaksud keguguran rambut kerana keratin itu memegang rambut. Jika kurangnya keratin, maka rambut akan mudah gugur. Seterusnya gangguan fungsi liver dan terjadi pembengkakan pada perut dan kaki. Ini fungsi hati ada untuk menyimpan protein. Jadi bila terlalu kurang protein untuk bahagikan kepada seluruh badan, maka ia akan menyebabkan bengkak, di mana bahan-bahan lain masuk ke dalam bahagian liver atau hati. Selain itu menyebabkan anemia. Anemia disebut sebagai penyakit yang di mana dia kekurangan vitamin, khususnya protein, menyebabkan badannya akan menjadi tidak sihat dan sakit. Kemudian kekurangan protein secara terus-menerus dapat menyebabkan marasmus dan akibat kematian. Marasmus juga salah satu penyakit yang sangat berbahaya, di mana dia menyebabkan badan kehilangan fungsi dan boleh juga menyebabkan kematian. Jadi contoh makanan, sebenarnya contoh makanan ni banyak. Contoh makanan laut, kita ada ikan, udang, sotong dan seterusnya. Lepas tu contoh lain adalah telur, dada ayam, susu, ikan. Susu juga terbahagi kepada banyak jenis ya. Tapi kebanyakan susu adalah susu yang mempunyai protein. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih.